Assalamualaikum. Saya Cikgu Suraya. Hari ini merupakan PDPR kali kedua. Minggu lepas kita dah buat sesi pengenalan. Okey, terlebih dahulu inilah cikgu kamu, guru kelas. Okey, Dua Nafis. Kita ambil attendance dulu boleh tak? Dalam kelas Dua Nafis ni ada 24 orang murid. Betul? 24 orang murid. Ada belakang ke hari ni? Ke ada moting? Ada moting. Cikgu nak teropong. Siapa dia moting PDPR hari ni? Jangan moting. Walaupun duduk rumah, belajar, tetap kena belajar. Okey. Adam Izzat adakah? Cikgu ada nama ni. Afif Zarih, Amir Arham, Akil, Muhammad Hazri, Muhammad Ammar Danish, Muhammad Aish Adam, Muhammad Darwish Fayyad, Muhammad Haras Mirza, Muhammad Mirza Aiman, Muhammad Umair, Niiz Rizki, Taufik Izarif, Nikdia Kismina, Nik Hasni, Ella Hasni, Nur Batrisha, Nur Rulia, Nur Batrisha Husna, Nur Anis Atikah, Nur Darwish Irdina, Nur Husna Nabilah, Nur Iyani, Nur Safia, Ella Safia, Nur Zahra Hafiza, Syahzara Kila, dan ada murid baru, Nur Anis Humaira. Okey. Nampaknya nak buka sekolah deh. Doa-doalah biar kita cepat buka sekolah. Biar pandemik ni kita boleh kawal dengan baik, terjaga kita. Okey. Baik, hari ni nak belajar apa? Hari ni nak belajar pendidikan seni visual. Cikgu nak ajar tentang garisan. Apa yang cikgu nak tekankan di sini ialah berkenaan dengan garisan. Tapi sebelum tu, cikgu nak wayak dulu secara umum apa yang kita nak belajar sebenarnya. Okey. Pendidikan seni visual kita hari ni bidang menggambar. Okey, bidang kita hari ini menggambar. Menggambar. Nampak tak? Kau tak nampak? Kecil sangat lah bagi cikgu ni. Nantilah cikgu belok besar. Terbalik. Tak apalah. Menggambar. Okey. Lepas tu, ini bidang kita. Tajuk kita, saya suka makan sayur. Tajuk, saya suka sayur. Ada orang suka makan sayur ke? Mesti ramai tak suka makan sayur ni. Kena makan sayur. Badan sihat. Okey. Dan seterusnya, apa lagi yang kita nak belajar hari ini? Iaitu bahasa seni visual. Bahasa seni visual. Apa dia bahasa seni visual? Nak faham ke bahasa seni visual ni? Okey. Bahasa seni visual ni dia terdiri daripada garisan, rupa, imbangan dan juga kepelbagaian. Okey. Bahasa seni visual terdiri daripada, cikgu duduk ada sebab nampak sikit ni. Bahasa seni visual ni terdiri daripada 4. Kita nak tekan sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak dah. Tapi untuk untuk minggu pertama unit 1, okey, kita
belajar mengenai yang terdiri daripada garisan. Okey, kemudian nanti cikgu akan ajar dengan lebih lanjut berkenaan dengan garisan. Hok ni hok kita nak fikir hari ni, garisan. Jenis-jenis dia, bentuk dia. Okey. Ini cikgu nak ayat pasal bahasa apa itu, apa yang terkandung dalam bahasa seni visual. Okey, selain daripada garisan, dia ada rupa. Dia ada rupa, kepelbagaian dan juga imbangan. Gapo benda ni? Garisan, kepelbagaian, imbangan. Garisan, rupa, kepelbagaian, imbangan. Gapo dia? Ini ialah unsur bahasa seni visual. Kalau tak ada benda-benda ni, tak jadi lukisan tu. Tak jadi lukisan kalau tak ada unsur-unsur ni. Hak tu penting kita nak tahu asasnya, deh. Baik. Lukisan pula. Kalau kita kecek pasal pendidikan seni visual, kita fokus kepada lukisan. Sebenarnya banyak lagi untuk tahap-tahap ni. Kita akan belajar mengikut tahap lah. Untuk tahap awal dulu ni, darjah 2, kita belajar. Untuk minggu ni, kita belajar berkenaan dengan garisan dulu deh. Okey, sebenarnya cikgu nak ayat deh. Cikgu nak ayat secara umum, secara keseluruhan biar awak nampak gapo dia ni pendidikan seni visual ni. Gapo dia pendidikan seni visual? Seni visual. Gapo dia? Visual sebenarnya lebih pada gambar, corak, bentuk dan banyak lagi. Okey, secara keseluruhan. Okey. Ni dah cikgu tunjuk deh. Cikgu tunjuk. Ini unsur ataupun bahasa seni visual yang yang patut ada dalam pendidikan seni visual, iaitu rupa, bentuk, jalinan, garisan, ruang, warna. Ini contoh dia deh. Hak ni saya tak hurai lagi. Cikgu tak hurai lagi hak bawah-bawah ni. Cikgu tak hurai lagi. Apa yang cikgu nak fokus pasal garisan untuk hari ni. Okey, garisan. Garisan ni apa kaitan dengan sayur? Garisan, sayur. Ada kaitan tak? Ada. Sayur tu bentuk, rupa. Ada rupa, ada bentuk. Bukan sekadar sayur. Semua gambar, semua image, dia ada rupa, dia ada bentuk dan sebagainya. Okey, cuma hari ni tajuk kita sayur. Kan awak tajuk kerusi pun boleh. Tapi ikut silibus kita sayur. So, kita belajar garisan dalam lukisan, dalam gambar sayur. Okey. Okey, kita masuk ke bahagian dekat sikit. Ni dalam buku teks pendidikan seni visual, ni muka surat 7, awak akan nampak ni dia. Nampak tak garisan tu? Garisan. Okey, saya akan tunjukkan dengan lebih jelas Garis lurus. Nak belajar pasal basic dulu, asas dulu. Asas garisan. Garis lurus. Garis lurus. Macam mana buat garis lurus? Senang saja, garis lurus. Garis lurus. Tu je. Tu je. Nak buat kat ni pun boleh. Okay? Nak buat kat ni pun boleh. Tapi kita nak belajar dalam nak menghasilkan lukisan ataupun nak menghasilkan sesuatu karya yang baik, dia mesti kena ada cara dia. Dia mesti kena ada cara dia. Anak-anak kena tahu deh. Kalau lukisan tu, contoh satu lukisan tu, kalau kita buat coreng-coreng tu, coreng-coreng lawa kau. Comel kau lukisan gini. Comel kau lukisan gini. Ni comel kau? Tak comel. Sebab apa tak comel?
Sebab tak tahu. Contoh juga kalau kita nak mewarna. Masuk sikit dah. Contoh kita nak mewarna bulatan. Saya selalu tengok anak-anak selalu kalah. Kayak gini lah. Dua tubik tu. Oh ya nak tubik tu. Buat tubik pas luar pas mana tak tahu. Ni comel ke lagu ni? Nampak serabut deh. Tengok. Kalau tak tahu dengan cara yang betul, tak comel lah. Okay, so kita kena baca cara yang betul. Kita kena buat garisan selari. Apa maksud garisan selari? Ni lah. Kalau kau ni. Ini kalau kau ni. Dah kau. Kalau kau ni. Kau ni. Kau baca kau ni. Okay. Jimat kertas lah. Pusing kau belakang dah. Okay, maksud garisan selari di sini ialah selari. Ni panggil selari. Garisan selari. Kalau kita nak buat gini pun boleh. Ni panggil garisan zigzag. Lurus juga ni. Lurus. Ni panggil lurus. Ni kayak lurus. Lurus ke atas. Lurus ke bawah. Lurus ke atas. Lurus ke bawah. Lurus ke atas. Garis lurus. Cuma bentuk dia bentuk zigzag. Bentuk. Ada pula bentuk dia. Unsur seni visual. Okey. Ni panggil selari. Kalau begini, contoh deh. Contoh kalau selari ke tak? Selari ke tak? Ni orang panggil tidak selari. Garisan yang kita nak buat mesti ingat, mesti selari. Macam saya sebut tadi. Macam saya buat tadi. Tu dia selari. Okey? Okey. Ini garis lurus. Sekarang kita pergi kepada garis melingkar ataupun garis melengkung. Okey, garis melengkung dia macam membulat sikit lah. Okey, tu panggil melengkung. Ini pun melengkung, ini pun melengkung. Cuma ni paling kau ni, ni paling kau ni. Tapi kalau dalam satu-satu bentuk ataupun satu-satu image, kita kena buat selari juga. Melengkung selari tu macam mana? Ni dia. Gitu nampak ke? Bentuk dia sama. Keduduk dia sama. Keseimbangan. Okey. Ni panggil garisan melengkung selari. Garisan melengkung selari. Faham tak? Kau lah nak paling kau ni pun boleh. Nak paling kau ni pun boleh. Asalkan dia selari. Guna marker hitam sok tak layan pula. Ada apa ni? Ni apa ni highlighter? Highlighter ni. Okey. Ni garisan dia tak nampak. Sekejap ya. Okey. Okey. Dah kenal? Garisan melengkung. Garisan melengkung. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai melingkar. Garisan melingkar. Dan selari. Pastikan dia selari macam saya ayat tadi lah. Okey, macam cikgu ayat tadi. Kalau kita tak buat selari, dia jadi tok comel. Gambar kita nanti tok comel. Nampak topok. Okey. Okey, seterusnya garisan beralun. Macam mana garisan beralun? Nak tengok garisan beralun? Garisan beralun. Okey, garisan beralun ni macam mana? Tengok balik dah. Dia kena pelembut tangan. Tu dia. Tu dia. Ni pula. Boleh berlaku ke mana-mana pun. Boleh berlaku ke mana-mana. Tapi ingat, cikgu dah bagi tahu tadi, kalau dalam satu-satu image, awak kena buat selari. Kena buat garisan beralun selari. Garis lurus selari. Garis melengkung selari. Dan garis beralun selari. Barulah nampak kemas, seimbang, sepadan. Okey.
garisan beralun. Kita praktis buat garisan beralun. Okey. Garisan beralun yang selari. Garisan beralun yang selari. Nah, ni pula. Tapi dalam satu-satu bentuk tu tak boleh nak kok D lah. Okey. Nah, ni macam bentuk S. Suraya. Suraya. Okey. Tapi dia tak semestinya bentuk S sebenarnya. Saya bagi contoh lagi dah. Macam mana kita nak buat garisan beralun. Nah, ni kita masuk ke pelbagaian. Waktu kita nanti cikgu akan terangkan dengan lebih jelas lah. Okey. Jenis-jenis beralun. Tadi saya buat macam huruf S sikit. Sekarang ni kita nak buat panjang sikit. Alunan dia panjang sikit. Okey, tengok dah. Gitu. Boleh? Sekali lagi. Selari. Tahu ke? Faham maksud selari? Sekata je nampak ke? Tak apa, awak buat tak comel pun tak apa. Awak kena praktis banyak-banyak. Kena buat banyak-banyak latihan. Ni orang panggil latihan tangan. Biasanya kita nampak bentuk begini mana ke video. Kalau dalam image ke apa ke, kita nampak mana ni? Siapa boleh jawab? Nampak seperti apa dia ni? Ombak. Betul tak? Ombak. Okey. Nampak seperti ombak. Sekarang faham? Alunan. Okey. Ini yang dikatakan garisan beralun selari. Okey. Berapa dah kita belajar? Berapa dah kita belajar bentuk jenis-jenis garisan? 3 ke? Yang pertama tadi garis lurus. Yang kedua melengkung. Melengkung kok ni boleh? Kok ni pun boleh. Dan yang ketiga beralun. Gitu cara dia daripada sini. Cikgu buat anak panah tunjuk arah. Dia ke sini. Boleh kau nak main kat ni? Boleh je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, hak ni pun kita daripada sini kita naik atas, turun bawah. Boleh kau nak main kat ni? Boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh je. Okey. Boleh je. Okey. Garisan beralun. Dari sini naik, turun, naik, turun. Boleh ke tak ni? Apa tak boleh katnya? Atas kreativiti kita lah. Kat ni pun boleh, kat tu pun boleh. Yang penting dia selari dan nampak sekata dan juga seimbang. Okey. Boleh tak anak-anak? Cikgu duduk sekejap ni. Okey. Hak ni kita belajar hari ni. Apa yang kita nak tekankan di sini ialah 3 jenis garisan. Yang pertama garis lurus, yang kedua garisan melengkung dan yang ketiga garisan beralun. Okey. Nanti bila anak-anak dah faham, dah pandai, dah mahir, bolehlah guna teknik ni dalam menggambar. Okey. Nanti kita akan belajar banyak lagi. Boleh? Sebab tu kena mari sekolah semua. Kena mari sekolah. Okey, kena mari sekolah. Belajar, berlatih, buat latihan banyak-banyak. Okey? Boleh? Alright. Seterusnya, apa lagi aktiviti kita seterusnya? Aktiviti kita yang seterusnya ialah kita nak buat latihan. Okey, yang ni cikgu bagi latihan secara tak langsung, deh. Awak ambil kertas. Okey, awak ambil kertas.
awak pun kamu buat letak macam ni. Kita practice tu dah boleh. Okey, dan kamu buat dua bahagian. Kemudian buat lagi kolom. Okey. Dekat kotak ni, dekat bahagian ni garisan. Okey. Dan sebelah ni bentuk dia. Bentuk dia deh. Okey, garisan. Hak ni dah ada bentuk tulisan deh. Dah ada tulisan dah. Garisan lurus. Buat gitu. Ini sekadar catatan je untuk awak deh. Lurus. Hak ni apa dia tadi? Melengkung. Awak tulislah melengkung. Okey, dan bawah ni beralun. Beralun. Kat sini awak buatlah garis lurus jenis je. Jenis dia. Okey. Melengkung, membulat. Okey. Kita dah belajar tadi. Okey, dan juga beralun. Boleh? Praktis selalu. Praktis selalu. Praktis selalu. Takut tu ingat. Boleh? Okey. Seterusnya. Okey. Sebenarnya cikgu nak tunjuk apa ni yang cikgu dah buat. Cikgu dah buat ni. Nanti kamu boleh tengok video cikgu. Okey. Video kita buat ni. Okey. Dan kelas kita nak habis dah. Sekejap je ke? Tak apa, nanti buka sekolah kita jumpa. Tak cukup masa rasanya. Okey. Ni ialah okey, ini gambar latihan yang kamu kena buat lah kat rumah dah. Kamu kena buat. Okey, dalam gambar sayur ni cikgu nak kamu buat garisan. Terpulang pada kamu nak buat carrot ni, nak buat melengkung ke, nak buat lurus ke, nak buat beralun ke, terpulang pada kamu. Okey, boleh? Supaya ni lah contoh cikgu buat dah ni. Tengok ni. Cikgu buat ke? Gambar baku ni cikgu guna garisan melengkung. Carrot ni cikgu buat melengkung juga. Okey, dari segi warna. Terpulang pada kamu. Okey, dari segi bahan tu, bahan media kering kita panggil dah. Terpulang pada kamu nak guna marker ke, nak guna lighter. Lighter ke ni? Okey, lighter sayang. Highlighter. Okey, highlighter. Okey, ataupun nak guna crayon pun boleh. Okey, kalau mahir lagi kak, guna guna berus, watercolor. Okey. Dan boleh guna pensel warna, Luna ke apa semua dah. Okey. Boleh anak-anak? Okey. Cikgu rasa cukuplah PDPR kita hari ni. Jangan lupa buat latihan gambar ni. Dah siap, nanti kamu boleh PM cikgu atau WhatsApp personal dah. Yang dah siap tu, nak guna crayon pun boleh, nak guna contoh lah, cikgu bagi contoh dah satu deh.
Segambar cikgu bagi contoh deh. Cikgu bagi contoh satu. Okey. Okey, cikgu nak guna ni. Cikgu pinjam anak cikgu. Warna terpulang pada anak-anak nak guna warna apa? Warna merah ke, hijau ke, tak kisahlah. Kebanyakan saya warna hijau, takkan nak warna hijau belakang. Tak comel pula kan? Dalam satu-satu lukisan tu mesti kena ada tarikan. Tarikan dari segi warna. Okey. Jadi ni contoh je, Nanti kamu buat sendiri deh. Cikgu nak buat ni apa ni? Kubis. Okey, ni kubis. Tak cikgu buat dah. Kita zoom sikit. Kita zoom. Kita zoom. Jom kita buat. Okay, jom kita buat dah. Nampak tak? Jom sikit. Okey. Ni kubis. Sekejap cikgu ambil warna yang lebih terang supaya kamu lebih nampak dengan jelas. Cikgu ambil warna yang hijau tua. Alright, ini kubis. Cikgu nak buat garisan apa ni? Melengkung. Okey, jom kita cuba. Nampak? Nampak tak? Tak jelas je. Okey, cikgu buat garisan melengkung. Okey. Gitu. Boleh? Buatlah, buat habis. Dah, siapkan melengkung. Yang nak buat garis lurus pun boleh. Nak buat berani garis lurus pun boleh. Panjang macam ni. Ni pula nak buat apa? Beralun. Boleh? Okey? Boleh kan anak-anak? Okey. Selesai PDPR kita hari ini. Sehingga kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Okey. Selesai PDPR kita hari ini. Jangan lupa buat latihan dan WhatsApp personal cikgu hasil karya yang kamu buat. Okey. Bye.